Sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi, yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada halayak ramai. Pemilu pilihan raya umum 2024 Indonesia ataupun Pilpres, pilihan raya Presiden Indonesia 2024, aku tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi presiden ataupun naik presiden, kerana perkara itu rakyat Indonesia yang akan tentukan. Aku nak cakap mengenai pesta demokrasi di Indonesia yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia. Yang mana Indonesia sekarang ni, dia punya pesta demokrasi ni sangat luar biasa, berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni, diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang tengok sepanjang kempen Pilpres 2024 ni, presiden, naik presiden, calon-calon yang bertanding ni, diorang sekarang lebih terbuka menerima untuk berdebat. 3 pusingan debat dianjurkan dan ketiga-tiga calon presiden dan naik presiden daripada setiap parti ni, diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan apakah tawaran diorang yang untuk bawa Indonesia ni ke satu tahap yang lebih tinggi selepas era Joko Widodo selama 2 penggal. Sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi, yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada halayak ramai. Contohlah kalau PRU pada tahun 2022, PRU 15, kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara live. Diorang ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Lepas tu aku nak tanya korang, kalau lah debat tu bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedaerahan ni untuk meraih undi? Kalau korang tengok Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanamkan kebencian bangsa ke tuduh orang rasuah sini sana ke. Tak. Aku boleh katakan kalau korang tengok diorang punya kempen lah, kempen daripada calon Prabowo Subianto, iaitu Menteri Pertahanan Indonesia lah. Dia punya pasangan adalah Gibran Rakabuming, iaitu anak kepada Presiden Joko Widodo, yang mana kempen dia ni lebih kepada mendekati orang muda. Kalau kau tengok dia punya kempen, kau takkan percaya dia ni adalah Menteri Pertahanan, dia ni bekas Panglima Tentera Indonesia. Sebab dia punya kempen, dia menari. Orang nak tengok dia menari. Daripada dia bercakap, berucap, orang nak tengok dia menari. Dia punya tagline tu gemoy. Dan perkara ni kita tak nampak pun dekat Malaysia ni. Rasanya Malaysia ni belum boleh menerima pembaharuan macam Indonesia lakukan. Dan perkara sama dilakukan oleh calon daripada parti pemerintah, parti PDIP, iaitu Ganjar Pranowo dan dia punya pasangan Mahfud MD. Kalau kat Malaysia ni, pilihan raya umum, orang kata dia punya tagline lah, selamatkan Malaysia, Malaysia baharu lah, apalah. Tapi Indonesia ni, Ganjar Pranowo punya kempen adalah pergi mana-mana tangan macam ni, jari macam ni untuk raih undi, salam metal. Maksud salam metal tu adalah diorang ni sebenarnya nak dekati pengundi. Jadi bila dia nak dekati pengundi, dia cuba untuk meremajakan diri diorang. Waktu diorang berdebat kan, diorang pakai jaket metal, jaket rock lah orang cakap. Aku rasa boleh dicontohi oleh parti-parti politik, pemimpin politik di Malaysia ni untuk tengok bagaimana Indonesia sekarang sedang bergerak ke hadapan dalam pesta demokrasi. Dan lebih menarik lagi, setiap kali pilihan raya di Indonesia ni, diorang ni akan disokong oleh artis-artis dan menjadi penarik, penyokong kepada orang. Contohnya Ganjar dengan Mahfud MD ni tadi, dia diberi sokongan oleh slang. Jadi kalau kau tengok kempen dia, di sepanjang kempen dia, contoh di Stadium Gelora Bung Karno ke apa, kau akan tengok kempen dia bukan bagi ucapan, bagi tabur janji itu ini, tak. Dia lebih kepada ucapan sedikit, hiburan banyak. Itulah cara kau nak tarik undi. Bukanlah kau bagi ucapan, kau cerita si orang sini tak betul, orang sana tak betul. Kau betul-betul sangat ke? And then di Indonesia sekarang ni, diorang ni lebih kepada chill lah, tak adalah sampai nak berbunuh-bunuh, tak adalah nak tuduh kalau dia ni jadi Perdana Menteri, LGBT diluluskan, kalau ni jadi Perdana Menteri, habis Melayu. No, that is not. I think Malaysia should follow pesta demokrasi yang ditonjolkan oleh Indonesia ni, yang dah letakkan negara diorang ni pada satu tahap yang tinggi. Itu bercakap mengenai pesta demokrasi. Siapakah 14 Februari ni akan jadi presiden dan naib presiden Indonesia? Ada 3 calon, Anies Baswedan, dia punya pasangan Muhaimin Iskandar. Yang kedua adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang sebenarnya dah kalah 3 kali. Dia dah pernah kalah naib presiden, dia dah kalah 2 kali presiden dengan Jokowi. Dia kali ni dia partner dia anak kepada Jokowi, Gibran Rakabuming. Dan yang ketiga adalah bekas
bekas Gubernur Jawa Timur iaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi daripada tiga-tiga ni, secara atas kertasnya, secara surveynya, memanglah Prabowo Subianto yang menang sebab dia punya pengaruh sangat luar biasa dan partner dia tu anak kepada Jokowi. Jadi influence tu ada kat dia orang. Tapi aku rasa kan pada 14 Februari ni mustahil akan berlaku satu pusingan. Sebab kalau korang nak jadi presiden, naik presiden, mana-mana calon kena menang lebih undi 50%. Tapi kalau kurang daripada 50%, dia akan masuk kepada putaran kedua ataupun pusingan kedua yang dia akan diadakan pada Jun nanti. Kalau aku Indonesia, aku tak vote Prabowo Subianto sebab rekod dia buruk. Bekas Panglima Angkatan Tentera dipecat pada tahun 1998 kerana waktu 1998 reformasi, cara dia handle orang yang berdemonstrasi ni. Indonesia ni kan popular dengan tak puas hati turun jalan, tak puas hati turun jalan. Jadi Prabowo ni dia sangat popular dengan tiada jalan lain kecuali militer. Jadi red flag sikit lah Prabowo Subianto ni kan, sebab dia punya track record buruk, and then umur dia pun dah 75, dah pernah kalah 3 kali. Jadi kenapalah nak kena angkat dia jadi presiden Indonesia? Tak payah kot nak pilih bekas Panglima Tentera kan, sebab kita bukan nak pergi berperangan, kita nak someone yang cool like Jokowi. Sebab apa? Sebab Jokowi ni dia sangat chill. Dia tahu orang Indonesia ni suka berdemonstrasi atas jalanan dan dia tak gunakan kekerasan. Dia tahu bila kau dah penat kau akan balik kan. Tak macam Prabowo waktu 1998 berapa ramai yang meninggal atas jalan kan. Jadi kalau akulah orang Indonesia, aku pilih Ganjar Pranowo. Karakter dia lebih kurang Jokowi dan aku rasa dia layak untuk jadi Presiden Indonesia based on dia punya experience. Dan waktu debat pun dia one of the candidate yang paling menonjol, yang paling suka sekali. Bagi akulah Ganjar adalah pilihan aku.